konsisten tidak meninggalkan bacaan ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu. Tak buat, tak pernah meninggalkan. Okey, sampai bila-bila. Itu adalah lebih baik daripada tuan-tuan dapat 1 minggu setiap kali lepas sembahyang boleh baca zikir yang panjang setengah jam lamanya. Kemudian minggu depan tak larat nak buat dah. Lebih baik dengan mengekalkan ayatul kursi selepas solat fardu dan itu berterusan. Itu adalah lebih baik. Kerana Nabi sebut, amal yang paling Allah suka kamu buat adalah yang paling berterusan, yang paling panjang. Walaupun kuantitinya sedikit. Sebab itu kalau tuan-tuan perhatikan dalam Quran, beberapa golongan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala menyebut innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah menyebutkan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, berterusan dalam hal tersebut. Begitu juga Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW yang dirakamkan dalam surah Hud. Dalam surah Hud. Surah ini tuan-tuan adalah satu surah yang Nabi kata surah ini menyebabkan aku beruban. Surah Hud adalah surah yang menyebabkan Nabi beruban. Satu ketika sahabat tanya kepada Nabi, laqad shibta ya Rasulullah. Sesungguhnya aku telah melihat engkau ni beruban. Nampak uban dekat rambutmu ya Rasulullah. Dan uban Nabi ni tuan-tuan boleh dikira oleh para sahabat. Punya hebatnya tuan-tuan cinta sahabat kepada Nabi sampai uban Nabi boleh dihitung oleh sahabat. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, telah beruban kepalamu ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi kata syayyabatni Hud. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut 5 surah. Syayyabatni Hud wal mursalat wat takwir wal waqi'ah wan naba. Mungkin tak ikut susunan. Atau kabar. Kata Nabi telah menjadikan rambutku beruban disebabkan oleh surah Hud. Apa ada dalam surah Hud, tuan-tuan? Dalam surah Hud ada banyak kisah-kisah para nabi dan pendustaan kaum serta kehancuran kaum tersebut. Kehancuran kaum tersebut. Tetapi dalam surah Hud ada satu ayat yang boleh jadi iktibar untuk kita semua. Kata Nabi Allah kepada Nabi, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah wahai Muhammad dengan apa yang telah kami perintahkan kepadamu. Jadi tuan-tuan, kalau Hud menjadikan Nabi beruban dan di dalamnya ada perintah istiqamah, menunjukkan bahawa istiqamah itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Sehingga Allah sebutkan ia kepada Nabi SAW untuk Nabi tekuni dan Nabi jalaninya ia dengan baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu satu. Akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup mukadimah ini, satu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi. Orang ni datang daripada jauh. Dia dah masuk Islam dah. Tapi sebab lepas ni nak tinggalkan Nabi, maknanya dia nak pergi musafir, balik kampung ke dan sebagainya. Lalu dia jumpa Nabi, dia katakan kepada Nabi, qul li fil islami qawlan la as'aluhu ahadan ghairak atau kama qala. Sahabat itu kata kat Nabi, ya Rasulullah, sebutkan kepada saya satu perkara dalam Islam yang kalau saya dah tanya kepada Tuan, Tuan dah jawab kepada saya tak perlu tanya dah benda ini kat orang lain lagi dah. Tentang Islam ni tak perlu tanya orang lain dah. Apa yang Tuan sebut, saya pegang dan itu saya pegang sampai mati. Faham tuan-tuan? Sahabat ni tanya kat Nabi, sebelum ditinggalkan Nabi, dia kata, qul li fil islami qawlan la ahadu as'alu ghairaka ba'di abad. Atau kama qala. Katanya apa ya Rasulullah? Sebutkan kepada saya satu pesanan yang pesanan itu saya pegang dan tak perlu saya tanya orang lain lagi dah dalam Islam ni soalan. Dan saya pegang itu insya-Allah saya boleh selamat. Tuan-tuan, itu ditanyakan kepada Nabi. Nabi jawab pendek je tuan-tuan. Pendek ni tuan-tuan, sebelum keluar surau ni, sebelum kita sarap jamuan hari raya, tuan-tuan mesti dah hafal. Dan selepas jamuan hari raya pun mesti kena ingat, tak hilang. Sebab dia biasa makan demang, hilang terus tuan-tuan hafalan tu. Okay, pendek je Nabi sebut.
Nabi sebut kepada sahabat ini yang tanya satu pesanan dan nasihat yang kalau Nabi dah sebut, tak perlu dah dia tanya orang lain. Kata Nabi kepada lelaki itu, Qul amantu billah thumma istaqim. Ini ya. Qul amantu billah thumma istaqim. Ada empat perkataan. Qul amantu billah thumma istaqim. Hafalan tuan? Qul. Apa? Sambungannya. Saya ulang lagi tuan. Ini antara hadis yang paling pendek dalam hadis 40. Antara dia yang paling pendek. Paling pendek. Qul amantu billah thumma istaqim. Qul. Tuan-tuan dah hafal tu, maknanya dah hafal satu hadis dah. Dah hafal satu hadis dah. Bukan susah. Dah hafal satu hadis dah. Cuma nak bagi konsisten je ingat sampai malam ni. Malam ni pun gagah dah. Okey. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi kepada lelaki itu, qul, sebut, katakan, nyatakan, amantu billah, aku telah beriman, percaya dan yakin kepada keesaan, kebenaran, ketuhanan Allah Azza wa Jalla, thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah di atas keyakinan itu sampai mati. Jangan tinggalkan lagi. Dah. Itu je tuan-tuan pesanannya. Orang tu pergilah ke mana pun, pesanan, ingatan itu adalah ingatan yang sama. Jadi tuan-tuan, nampak simple je tuan-tuan. Tapi seseorang tidak akan dapat meyakini sejauh mana keistiqamahan ia di dalam pegangan dan agama. Cuma tuan-tuan kita boleh berharap kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala kekalkan kita dalam istiqamah. Dan Allah kekalkan kita dalam agama yang benar. Dan matikan kita dalam agama yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Imam Nawawi ada satu bab dalam Riyadhus Salihin, bab istiqamah. Okey, bab istiqamah. Dan tuan-tuan boleh buka sendirilah, tengok sendiri dan rujuk sendiri dalam kitab tersebut. Riyadhus Salihin ni tuan-tuan saya rasa antara kitab yang sangat baik. Kalau boleh jangan sampai diuzurkan untuk ia dipelajari. Okey, Riyadhus Salihin antara kitab yang sangat baik. Tuan-tuan, namanya sendiri Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang soleh. Kalau nak tengok sifat orang soleh yang Nabi sebut, semuanya dalam kitab tu. Nabi sebut apa? Yakin, tawakal, istiqamah, sabar, kemudian banyaknya jalan kebaikan dan sebagainya. Semua orang soleh ni dia ada perangai itu. Maka kalau nak tengok sifat orang yang soleh, maka ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Daripada sifat itu, tuan-tuan tengok diri sendiri, mana yang dah ada, mana yang belum ada. Okey, ada pula kitab baru, insya-Allah Muslimat Surah Hidayah akan gunakan, namanya Riyadhus Salihat. Jangan dengar, Riyadhus Salihat. Kalau tadi Riyadhus Salihin, taman orang-orang soleh lelaki, yang ini Riyadhus Salihat, taman orang-orang soleh perempuan. Saya pun baru je jumpa kitab tu. Dulu pernah ingat dah, lama tak ingat dah. Bila sini kita dah khatam, baru ni kita dah khatam tuan. Muslimat dah khatam. Berapa tahun kita khatam? 2 tahun lebih. Kecil. Ya. Hadis 40 Imam Nawawi tu kita dah khatam, tuan-tuan. Kita akan masuk kitab baru. Kitab baru ni insya-Allah kalau selesai urusan pembelian kitab, akan kita gunakan kitab Riyadhus Salihat, taman orang-orang soleh di kalangan wanita. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, kita tengok bersama hadis yang akan kita gunakan dalam kitab kita insya-Allah taala. Lama tak rasa teh. Baik, kita tengok bersama hadisnya. Baik, hadis yang ke-76 dalam saya punya catatan dah tuan-tuan kalau tak salah. Okey. Hukum bekas yang telah dijilat oleh anjing ataupun kucing. Hukum bekas yang dijilat oleh anjing ataupun kucing. Tengok bersama hadis ni tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak baca, baca sendiri ikut sama-sama dengan saya baca. Kalau tidak ada hadisnya, tuan-tuan tak apa. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar Abu Hurairah siapa dia? Ingat lagi tuan? Ingat lagi tak? Nama sebenar Abu Hurairah. Kita ulang banyak kali dah. Sebelum raya dah tuan cerita dia. Ini semua cerita sebelum raya. Ingat tuan cikgu? Tak ingat lagi cikgu? Kalau selak nota tu mesti ada. Ya, boleh kata setiap kali jumpa Abu Hurairah saya akan sebut nama dia. Boleh kata setiap kali lah. Tapi tak setiap kali. Tapi boleh kata setiap kali. Abu Hurairah nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara hafazan. Tetapi secara tulisan orang lain. Secara hafazan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara hafazan. Banyak kisah Abu Hurairah ni tuan-tuan, banyak kisah. Tapi kisah yang saya rasa paling baik untuk tuan-tuan ambil pengajaran, Abu Hurairah inilah antara sahabat yang telah menyampaikan kepada kita kisah daripada Nabi dan daripada syaitan yang menyebutkan tentang fadilat ayatul kursi untuk dibaca ketika nak tidur. Untuk dibaca ketika nak tidur. Iaitu kisah yang sangat masyhur ketika mana syaitan menyerupai seorang lelaki curi harta di Baitul Mal dan Abu Hurairah tangkap dan akhirnya syaitan tu kata lepaskan aku kali yang ketiga. Aku akan ajarkan kamu satu ilmu yang bermanfaat. Lalu diajarkan iza ata ahadukum ila firashihi atau fi firashihi, apabila seorang di kalangan kamu pergi naik ke atas katilnya iaitu untuk tidur, maka dia membaca ayatul kursi tidak akan disentuh atau disakiti oleh syaitan sampai ke esok paginya. Sampai ke esok paginya. Tuan-tuan, ini antara hadis yang banyak diriwayatkan ataupun yang sangat bermanfaat untuk kita ambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku dalam kisah hidup Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah orangnya miskin sangat dulu. Sampai lapar, tergolek-golek dalam Masjid Nabawi kerana lapar, tak ada makanan. Zaman Sayyidina Umar, beliau diangkat menjadi gubernur dan jadi orang yang sedikit senang dan selesa. Dan beliau ingat dan kenang kisah lamanya ketika di Masjid Nabawi, tuan-tuan, dan dia sangat bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan kepada beliau. Baik, selesai. Abu Hurairah telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda. Apa kata Nabi? Yusalul ina'i, dibasuhnya sebuah bekas. Dalam bahasa kitab ni tuan-tuan disebut dibasuh bejana. Dan orang Indonesia pun pakai bejana, tak silap saya. Dan buku-buku lama bahasa Melayu pun pakai bejana, B-E-J-A-N-A, bejana. Kan? Dalam kitab ni ba ja alif ba jim alif nun, bejana, iaitu bekas, mangkuk, periuk yang seumpama dengannya. Maknanya sesuatu yang kita letakkan padanya air atau minuman atau kuah yang kita gunakan. Yughsal, dibasuhlah, al-ina'u, okey, iaitu bejana, bekas-bekas makanan atau minuman atau periuk atau mangkuk. Iza walagha fihil kalbu, seandainya dijilat padanya oleh anjing. Faham kan? Maksudnya kalau ada satu bekas kita letak di luar surau, dalam bekas tu kita letakkan air apa orang minum untuk sejukkan badan tu, air lai cikang. Letak air lai cikang. Dan kita letak di luar kerana urusan lah, nak sidangkan dan sebagainya. Sedang-sedang kita letak, kita nak buat persiapan untuk menghidangkan air, masuk anjing daripada pagar belakang. Kemudian dia terus jalan dengan lidahnya yang terjelir.
Sampai pada bekas tersebut, dia pun jilat dengan 3 kali jilatan. Dia rasa sedap pula lecikang ni. Dia rasa sedap pula lecikang ni, tuan-tuan. Biasa minum air tawar, kali ni dapat air manis. Ada laici je pula, tuan-tuan. Dia pun jilat 1, 2, 3. Kemudian kita nampak anjing tadi setelah dia menjilat. Dan dia pun berlalu pergi kerana dihalau oleh kita. Dihalau oleh kita. Kalau tuan-tuan baik, tuan-tuan halalkan je lah. Biar dia minum sampai kenyang. Nah, sebabnya, kalau dia minum sampai kenyang, atau dia minum tak kenyang, air itu tetap tak boleh minum dah. Betul tak? Betul tak? Dia jilat sekali, pun kita tak minum dah air tu. Biar dia ambil sampai kenyang, pun sama juga kita akan minum air tu dah. Betul tak? Dia bukan macam lalat. Lalat masuk dalam tu, kita celup, buang, kita minum air tu. Tak? Okey, dia jilat dah. Ataupun kita biarkan dia minum dalam keadaan kenyang, kemudian berlalu pergi. Walaupun nampak simple je tuan-tuan, tapi banyak kisah. Sama. Minum air padas dulu tuan-tuan. Minta maaf. Allahu Akbar. Jemput minum Tuan Haji sama-sama. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Mana tadi sebut? Banyak kisah dalam hadis dan banyak kisah juga dalam catatan-catatan kisah-kisah terdahulu. Yang melakukan ihsan terhadap binatang ini, Allah rahmati dia. Kisah yang sangat popular, tak perlu saya ulang banyak kali, tuan-tuan pun dah dengar banyak kali dah. Tentang seorang di kalangan Bani Israel yang boleh dikatakan fujur, banyak dosa, banyak kesalahan, jahat. Ada riwayat kata zani, seorang penzina. Kemudian satu ketika beliau jalan dan melihat seekor anjing yang kehausan, berpusing-pusing pada sumur air. Tapi dia tak boleh nak buka sumur air tu tuan, sebab dia anjing. Lalu orang ini melihat dia dengan kesian. Lalu diambilkan air tersebut dan diminumkan kepada anjing. Anjing tadi minum. Dan Allah Ta'ala meredai perbuatannya itu dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya, diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga catatan yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dalam bukunya yang terkenal, saya rasa Ustaz siapa? Ustaz apa yang nyanyi tu? Ustaz yang nyanyi nasyid tu. Ustaz. Nah yang sini ni, Ustaz Kaifoh ni. Allahu Akbar. Ustaz Uri dia biasa ajar kitab tu. Saya tengok kat Meru pun dia ajar kitab tu. Dekat sini pun dia ajar kitab tu. Namanya kitab La ilaha illallah. Kitab apa je? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Uri ajar kitab Nasaihul Ibad. Betul kan? Nasaihul Ibad. Okey? Nasaihul Ibad. Dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dalam buku tu tuan-tuan, ada kisah tentang seorang yang bermimpi hidup di zaman Imam Ghazali. Dia mimpi, kemudian dia bertemu Imam Ghazali dalam mimpi. Lalu ditanya, wahai Imam, apakah yang Allah lakukan kepadamu di alam sana? Dia dah mati dah. Orang yang kawan ni hidup lagi. Dia mimpi. Macam saya mimpi pengurusi. Kan? Saya mimpi dia meninggal. Tapi zaman saya jumpa dia, waktu dia meninggal dah. Jadi saya pun mimpi, saya pun tanya, Mam, macam mana kat sana, okey ke? Saya hidup lagi. Macam itulah tuan-tuan. Laki ini mimpi Imam Ghazali. Dia tanya, wahai Imam, bagaimanakah Allah melakukan kepadamu di sana? Dia menjawab, Alhamdulillah, Allah tempatkan aku di tempat yang baik macam kamu tengok sekarang ni. Dengan amalan yang manakah kamu dimasukkan ke dalam tempat yang baik itu? Dengan ilmu yang banyak? Dengan amal yang mana satu? Dia kata semua ilmu yang aku ada tu tak ketat. Bukan sebab aku selamat. Dan bukan amal-amal yang banyak yang aku lakukan itu juga penyebab aku selamat. Tetapi aku dirahmati oleh Allah. Amal tadi buat jugalah tuan-tuan. Tapi aku dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan, ketika mana sedang aku mencatat catatan kitab pengajianku. Kitab catat menggunakan dakwat. Dan hinggaplah seekor lalat pada bekas dakwatku.
lalat hinggap dekat bekas dakwat. Dan minum daripada tinta dakwatku. Maknanya dakwat masa tu bukan dakwat chemical lah tuan-tuan. Mungkin dakwat perut sotong ke apa ke. Ikutlah tuan-tuan pada zaman itu. Okey. Jadi tuan-tuan pelik juga nanti macam mana lalat minum dakwat. Macam kita. Kita punya chemical. Okey. Dia minum. Dan Imam Ghazali waktu tu nak halau kerana lalat minum tadi. Tapi dia kata mengenangkan mungkin lalat ini sangat kehausan. Sampai minum apa je yang ada. Lalu dia biarkan kerana simpati dan kasihan. Lalu terbanglah lalat tadi ke kejangan. Di akhirat, ni cerita dalam tu kan. Di akhirat, aku dirahmati kerana aku merahmati seekor lalat yang kehausan. Jadi ceritanya adalah dalam hadis ni menyebutkan apabila melihat seekor anjing. Anjing ni tuan-tuan, dia punya tak elok pada najis mughallazahnya sahaja. Bukan pada anjing itu. Anjing tetap binatang. Dan dia tak pernah minta dilahirkan sebagai anjing. Faham kan? Cuma dia punya sifat dan kuantiti ataupun kandungan tubuhnya itu adalah suatu yang bernajis. Itu je. Tetapi dia sudah anjing di alam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu kitab, tuan-tuan, satu kitab, tak besar kitabnya tuan-tuan, menarik kalau boleh baca tuan-tuan, iaitu Tafdhilul Kalbi 'alal Bashar. Pada membicarakan kelebihan anjing di atas manusia. Pada satu sifat, iaitu sifat kejujuran. Jujur anjing ni, manusia tak boleh lawan. Kecuali manusia yang special lah, orang beriman, yang tinggi keimanan dan ketakwaannya. Anjing adalah binatang yang sangat jujur. Dan sangat setia kepada tuannya. Tuan-tuan ingat tak Ashabul Kahfi yang jaga gua siapa? Anjing. Yang jaga gua anjing. Bahkan disebutkan bahawa anjing itu masuk ke dalam syurga kerana bersama dengan orang soleh di dalam gua. Okey, jadi anjing ni tuan-tuan, kisahnya panjang dan banyak. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, sifat anjing ni sangat setia kepada tuannya. Okey, kitab karang khusus pada membicarakan kelebihan anjing. Iza walagha fihil kalbu, apabila seekor anjing menjilat pada satu bekas. Sab'a marratin. Okey. Apabila seekor anjing menjilat dalam satu bekas, maka basuhlah bekas itu berapa kali? Sab'a marrat. Sab'a maknanya 7 kali. Ulahunna. Yang pertama basuhan itu adalah dengan menggunakan air tanah. Tanah. Yang pertama. Tapi tuan-tuan, rupanya riwayat hadis ni ada auqala. Perawi yang riwayatkan hadis ni tuan-tuan, dia rasa ulahunna ke awwalahunna. Tak sama. Okey? Sama ada ulahunna ataupun awwalahunna. Imam Nawawi syarahkan hadis ni tuan-tuan. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim, disyarahkan oleh Imam Nawawi. Apa bezanya? Nabi kata, kalau satu bekas dijilat oleh anjing, hendaklah dibasuh bekas itu sebanyak 7 kali. 7 kali itu, yang pertamanya dengan air tanah. Tapi kalau baca dengan lafaz hadis yang kedua, salah satunya dengan air tanah. Beza tak? Beza tak? Beza. Bezanya kat mana? Kalau salah satu boleh mana-mana. Kalau yang pertama, mesti letak yang pertama baru 6 kali ya. Tapi kalau salah satu, 3 kali, basuh dulu, baru air tanah, sambung lagi 3 kali. Boleh. Jadi lafaz ni berbeza. Lafaz yang berbeza menjadikan hukum berbeza. Jadi yang paling penting apa dia? Adanya air tanah dalam basuhan tersebut. Apa tuan-tuan maksud dia? Najis ini ulama fiqh pecahkan kepada 3 kategori. Kategori yang pertama namanya mughallazah, yang berat. Berat ni tuan-tuan bukan maknanya dia terlalu keji, tak. Berat dari sudut kekotoran dan ia perlu dibersihkan tu. Yo, tuan. Okey, sebab itu kadang-kadang kita terlalu memandang berat kepada anjing ataupun babi, bukan berat dari sudut apa? Berat macam dia sangat berdosa. Sebenarnya dia cuma berat pada najis.
Bukan berat pada dosa. Berat pada cara nak sucikan najis tu je. Mughalladhah. Tuan-tuan ingat tak? Isu bila ada Cadbury, coklat Cadbury dikatakan ada sikit coklat yang mengandungi gelatin anjing. Wow, heboh satu Malaysia. Terus drop perniagaan Cadbury pada waktu itu. Contoh saya, tuan-tuan ingat lagi, tak ingat saya tak ingat. Okey, jatuh. Tuan-tuan. Okey. Jadi itu pun kata-katanya mungkin ada, mungkin tidak. Tuan-tuan, memang kita katakan haram lah. Tuan-tuan tak boleh makan daging anjing. Cuma maknanya tuan-tuan, besar kecilnya. Tuan-tuan, bukan nak katanya kecil ke besar. Tuan-tuan, anjing itu pada sudut najisnya berat. Sudut najisnya berat. Tapi tuan-tuan, nak bandingkan beratnya najis anjing itu dengan buruknya perbuatan rasuah sebagai contoh, berat lagi rasuah. Berat lagi rasuah. Berat sangat. Berat sangat sampaikan Nabi sebut neraka. Tuan-tuan. Kalau ikut tu. Tapi kadang-kadang kesilapan dalam menimbang, kita rasakan anjing itu lebih anjing. Atau lebih berat daripada hal tersebut. Ini kesilapan dalam menimbang pada perkara yang seperti ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Nabi SAW ataupun ulama fiqh meletakkan najis yang paling berat ataupun najis yang berat cara untuk menyucikannya adalah mughalladhah. Iaitu najis daripada sentuhan anjing dan babi atau cebisan daripada tubuhnya. Seperti air liur dan sebagainya. Yang keduanya adalah mutawassitah. Najis yang sifatnya adalah sederhana. Okey. Najis yang sifatnya adalah sederhana. Okey, adalah najis biasa yang kita jalani seperti biasa. Contoh kena tahi, terpijak tahi burung, terpijak tahi cicak dan sebagainya. Kemudian ada najis yang ringan seperti kanak-kanak kecil ataupun bayi yang kurang umurnya 2 tahun dan dia kencing. Hadirin semua, dalam banyak-banyak ini, babi dan anjing antara yang paling berat sudut untuk kita menyucikannya, membersihkannya. Okey, iaitu apa? Dengan basuhan 7 kali dan satu daripadanya adalah biturab dengan menggunakan tanah. Tuan-tuan, ini Nabi sebut 1000 tahun yang lalu. Bila dilakukan kajian-kajian moden, saya tak dapat nak sebutkan faktanya secara tepat tuan-tuan, tapi adalah bacaan yang pernah terbaca. Kenapa tanah digunakan untuk tayamum? Yang kedua, kenapa tanah dijadikan alat untuk basuhan daripada anjing dan juga babi kalau terkena? Rupanya tuan-tuan, dalam 2 ekor binatang ini ada satu enzim ataupun bakteria yang susah untuk mati. Masaklah tuan-tuan, masaklah, rebuslah, apalah, dia tetap akan hidup. Mungkin daging biasa kalau kita rebus sampai empuk, mati dah semua yang tak baik tu, kuman bakteria. Tetapi pada anjing dan babi tidak. Begitu juga pada kulit kita tuan-tuan. Ada sesuatu perkara yang dapat diringankan. Okey tuan, dia punya tak tahulah tuan-tuan nak sebut macam mana, melainkan bila disentuhkan dengan tanah. Jadi sebab itu tanah salah satu alat mengangkat hadas ataupun bersuci daripada air kalau tidak ada. Dia sebagai tahurain, 2 yang suci, air ataupun tanah. Kalau tak ada air, tanah. Tuan-tuan, kerana pada tanah terdapat sesuatu yang Allah jadikan alat itu boleh menghilangkan. Apa? Allahu alam, Allah lebih mengetahuinya tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi dan Nabi menyebutkannya, kalaulah anjing itu menjilat sesuatu bekas, cara membersihkannya adalah dengan basuh satu daripadanya menggunakan tanah. Jadi tuan-tuan, kalau kita gunakan perkataan ulahunna ataupun awwaluhunna, maka kita bolehlah gunakan basuh dengan air tanah, kemudian 6 kali lagi diikuti dengan air biasa. Bersihlah ia. Ataupun kita kata nak buat tengah-tengah, basuh dulu, letak air tanah, kemudian sambung basuhan lagi, insya-Allah boleh, kerana itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Dan tuan-tuan, saya nak sebut satu benda. Yang ni selalu jadi soalan kepada banyak orang. Dia kata, Ustaz, kalau saya baru beli rumah sebelum ni diduduki oleh orang Cina, adakah perlu saya basuh semua satu rumah? Maknanya kali pertama dengan water jet, air biasa. Kali kedua water jet tu pasangkan dengan air tanah. Lepas tu cat balik sebelum rumah sebab dah kena tanah. Tuan-tuan, jawapannya adalah tidak. Apa yang kita yakini dan lihat ia disentuh atau terkena pada najis, baru kita gunakan. Baru kita sama. Sama macam bekas air. Tuan-tuan letak bekas air depan tu tadi, air lai cikang. Kemudian tuan-tuan jalan, tuan-tuan nampak anjing tu duduk dekat penapis air kowe yang ada dekat tepi tu.
Jokowi ke hijrah. Tapi itu kan, ada kat situ. Tuan-tuan nampak tak dia jilat? Tak. Tapi tuan-tuan nampak dia ada dekat dengan situ. Tuan-tuan, jangan hukumkan lagi bekas itu bernajis. Tak. Tak perlu nak samak, tak perlu nak apa. Kalau berani, minum je tuan macam biasa. Kalau gamak nak minum, minumlah tuan. Tak ada masalah. Dan tak perlu untuk basuh. Tak perlu untuk samak. Dan sebagainya. Tak perlu. Tetapi kalau kita nampak qarinah yang menandakan memang dia jilat, walaupun tak nampak dia jilat. Contohnya, tuan-tuan berjalan ke sana, nampak mulut dia tengah gigit buah laici. Laici mana dia ambil? Tak ada kemungkinan lain melainkan daripada bekas itu. Maka yakinlah kita air tadi telah diminum oleh anjing, maka kita lakukan perbuatan itu. Dan air itu tidak diminum, bahkan dialirkan, dibuangkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tuan-tuan disebutkan apa? Ariquh, ataupun kita kata alirkan air itu, buang. Tak boleh minum lagi dah. Kemudian basuhlah ia dengan 7 kali basuhan. Satu daripada bahan tersebut dengan menggunakan air tanah. Jelas tuan-tuan? Okey, jadi kalau berlaku itu. Sambung hadisnya. Wa iza walaghat fihi al-hirrah ghusila marratan. Tetapi kalau yang jilat itu adalah kucing, maka basuhlah sekali je. Maknanya tuan-tuan, dia sekadar basuh je untuk elak kotor. Dia tidak seperti anjing ataupun babi yang menjilat ataupun minum daripada bekas air tersebut. Baik tuan-tuan. Wallahu alam, untuk bab ini sahaja, iaitu bab menyatakan basuhan daripada jilatan anjing ataupun babi. Jilatan anjing ataupun babi. Tuan-tuan, tetapi kucing tidak sepertinya, dan kerana kucing adalah binatang yang berlegar di kalangan kita. Okey, dan kucing tidak seperti itu, melainkan tuan-tuan daripada najis-najis kucing, maka itu adalah hukum sebagaimana hukum yang sama. Hadirin yang saya kasihkan, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, tuan-tuan, suka untuk saya mengingatkan kepada hadirin yang dikasihi sekalian tentang keadaan najis yang datang daripada keduanya. Sebagai contoh, iaitu najis yang datang daripada binatang yang dikacukkan daripada anjing ataupun babi. Dia bukan anjing pure dan bukan babi pure, tetapi dia kahwin dengan kambing, atau dia kahwin dengan kucing, atau dia kahwin dengan kijang. Maka hukumnya adalah seperti hukum anjing yang sama. Kalau dia betul-betul beranak daripada anjing, ataupun beranak daripada kambing yang hasil perkahwinan daripada anjing sebagai contoh. Sifatnya separuh sifat kambing dan dia diiktiraf dan dikira sebagai anjing juga. Okey tuan, kerana ghalabal haram mendominasi daripada yang halal pada waktu dia sedang bercampur tadi. Jadi tuan-tuan, itu adalah satu keadaan yang sama. Mudah-mudahan itu menjadi panduan. Apatah lagi tuan-tuan duduk kat Ipoh, bandar yang bercampur dengan masyarakat Cina, saya yakin banyak anjing berkeliaran. Dan mungkin banyak anjing liar juga berjalan. Jadi kadang-kadang singgah dekat pos kereta kita, dijilat kereta kita. Maka yang basuh tak payah tu kan, tempat yang dijilatkan sahaja. Okey, ataupun najis yang diberakkan, tuan-tuan tempatkan di situ kan sahaja. Maka itu. Nanti timbul satu hukum lain. Bagaimana pula hukum dengan menyentuh anjing? Okey, menyentuh anjing yang tu tuan-tuan, itu bukan dalam tajuk kita nak bicarakan. Cuma setiap lelehan dan cecair yang keluar daripada anjing, sama ada air liur atau peluh, atau air liur atau peluh, atau najis yang keluar daripadanya, ianya adalah najis yang mughalladhah, mesti bersihkan. Okey, terdapat khilaf sahaja pada menyentuh bulu atau badan anjing yang kering tanpa basah. Okey, dan itu mungkin sedikit berbeza dalam pandangan mazhab yang menyatakan kalau dia selit dekat kereta kita, macam saya parking kereta tepi sini kan, anjing datang, dia apa? Dia membahukan bahunya dekat kereta saya. Dalam keadaan kering dua-dua, tengah hari, panas terik, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, maka itu khilaf, dan kalau saya tuan-tuan mengambil jalan untuk ia tidak disamak dan disertu kerana ia bersentuhan macam tu je. Lagi tuan-tuan duk Ipoh ni parking kereta tepi jalan semua, kan? Saya rasa berapa kali dah dia lalu mengesit, yang duduk atas tu lagilah macam-macam, tuan. Okey, tetapi andai kita lihat basahan daripada binatang tersebut kena pada satu daripada keadaan barang-barang kita, maka kita basuh dengan basuhan yang telah diajarkan tadi. Dan tolong tak payah susah-susah tuan. Nak kena pergi cari tanah gambut ke, pergi tak payah. Tak payah tuan.
Ambil je tanah tepi surau tu, ambil sikit, ataupun tanah tepi rumah kita, pasu tu ambil, campurkan dengan air tanah, basuhkan, kemudian basuh cuci macam biasa. Dah, tak payah susah. Tuan-tuan jangan nampakkan anjing tu terlalu besar pula tuan. Okey, cukup jalan sudah. Okey, tak perlu detail dan diberat-beratkan dalam hal-hal seperti ini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Kalau boleh jawab, jawab. Tak boleh jawab, orang lain jawab. Tayar langgu anjing. Ini geng basikal ni tanya ni. Semua geng cycling ni. Tayar, macam mana Jazli? Tayar melanggar tai anjing yang kering. Tayarnya pun kering. Taiknya pun kering. Bila langgar, pecah, hancur semua. Tak? Gitu kan? Tak. Jadi, apa statusnya? Tak. Kalau tanya saya, tuan-tuan, saya tak basuh dah tayar tu. Sebabnya apa, tuan-tuan? Tayar itu dia memang bergerak di atas tanah. Dan dah dia terkena pada tanah. Melainkan tayar itu kita akan bawa masuk ke dalam rumah. Itu cerita lain. Tapi kalau kita letakkan di luar, saya kalau langgar, kalau saya lah, tuan-tuan, saya rasa jalan pun banyak juga tayar saya kita. Kita langgar, tuan-tuan, dan kita letakkan di luar rumah tanpa kita menyentuh atau masukkan ke dalam rumah, biarkan saja. Tetapi andai untuk mengambil jalan selamat dan ihtiyat, tuan-tuan, kita dah lalu tu, dah kena tanah dah kan? Tuan-tuan, balik tu kita basahkan dengan air saja, dengan berapa kali basuhan, cukup. Cuma adakah ia masuk dalam kategori yang sama? Tuan-tuan, yang tu saya rasa ada disentuh dekat belakang ni. Okey. Okey. Ada dekat belakang ni. Tu ada, jumpa dah tuan-tuan. Jumpa dah. Masalah yang ke-348. Membasuh jilat anjing di dalam laut seperti seorang yang berlayar di dalam kapal orang Cina atau dalam tongkangnya, maka kena kencing anjingnya atau tahinya atau basah salah satu daripada antaranya dan antara yang suci, maka bagaimana membasuhnya pada hal air banyak, tanah tidak ada? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, maka jika seorang itu dalam laut yang tiada batin tanah, tiba-tiba dibasuhnya pada tempat tanah itu, gantinya pada menyucikan daripada asnan atau barang yang menyerupainya, maka padanya dua qaul. Salah satunya tiada suci ia melainkan dengan bahawa menyentuh akan dia oleh tanah, dan satu lagi menyatakan suci dengan barang yang ada ganti tanah dan yang lebih bersih daripadanya. Dalam ni sebab apa tuan? Yang katanya salah satu daripadanya adalah basah. Maknanya kalau kering tuan-tuan, saya pandang tidak menjadi isu apa-apa. Kalau kedua-duanya kering. Kalau tayarnya basah, taiknya kering, tak boleh juga. Kalau taiknya basah, tayarnya kering pun tak boleh juga. Kerana dua-dua akan menempel. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kalau langgar tu ji, langgarlah tanah mana-mana, baliklah rumah macam biasa. Kecuali nak masuk ke dalam rumah. Itu mungkin kita boleh ambil jalan selamat untuk kita cuci. Dah langgar dengan tanah, kemudian kita cucikan dengan air. Wallahu alam. Itu setakat jawapan saya yang saya boleh jawab kepada hadirin semua. Jadi tuan-tuan dan kasihan, saya rasa itu saja. Kalau ada soalan lain, tak ada. Kita berhenti setakat ini saja. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut anjing ni tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut beberapa kisah. Sebelum kita nak tutup tuan-tuan. Contoh, anjing dalam Quran Allah sebut beberapa kisah. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya yang saya ingat dalam kepala saya sekarang ni tuan-tuan, ada 3 kisah. Ada 3 kisah. Satu, Allah umpamakan anjing sebagai binatang yang baik kerana bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Anjingnya besar, orang yang tengok takut. Ru'ba, takut orang kalau tengok anjing tu besar sangat. Dan anjing ni baik. Kisah yang kedua adalah anjing yang diajar untuk berburu. Mukallabina tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang kamu ajar untuk dia berburu, maka hukum buruan itu adalah halal. Anjing ketiga adalah anjing Allah Ta'ala umpamakan, kalau tak silap saya, dalam suratul A'raf atau suratul Ahzab, tentang seorang lelaki yang Allah muliakan dia dengan ilmu dan amalan yang banyak. Tiba-tiba dia memilih untuk mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Lalu Allah hina dia di atas dunia. Allah berfirman, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Umpama orang ini adalah umpama orang anjing yang menjelirkan lidahnya.
yang menjelirkan lidahnya. Jadi tuan-tuan, dalam Quran ada Allah umpamakan buruk seseorang itu dengan anjing. Ada Allah umpamakan anjing itu berburu dan anjing ini ada ilmu. Dan yang ketiganya, anjing yang bersahabat dengan seorang yang soleh, lalu anjing itu terpahat namanya di dalam Al-Quran. Yang ni banyak kaulah, ada kata nama anjing itu Qitmir. Ada yang kata nama anjing itu, dan ini tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, setakat yang saya tahu, namanya yang sahih ataupun namanya yang tepat betul-betul tuan-tuan tak disebutkan. Okey, tak disebutkan sama ada dalam hadis secara jelas atau apatah lagi dalam Quran, tak ada. Bahkan qitmir tu dalam bahasa Arab ada dalam Quran dan itu bukan makna anjing. Qitmir tu maknanya adalah lapisan kulit pada buah kurma. Pada buah kurma. Okey, pernah dengar tak qitmir? Itu. Tapi tuan-tuan, tak salah kalau dia nak letak apa nama pun ikutlah. Tapi adakah itu yang tepat dinamakan pada anjing tersebut? Dan tuan-tuan, sebenarnya membicarakan panjang pasal anjing Ashabul Kahfi ni, bulunya apa, namanya apa dan apa, pada saya adalah satu daripada perkara yang tak perlu kita banyakkan masa untuk mengkajinya terlampau dalam. Kerana pelajarannya pada kisah anjing tu, bukan pada warna dia apa. Sekarang kita debat seminggu cuma dekat warna anjing je. Warnanya apa. Akhirnya faedahnya apa? Tuan-tuan nak kadakan sendiri anjing? Tak. Tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam setiap perbicaraan dan perbincangan perlu melihat apakah manfaat daripada perbincangan tersebut untuk dibincangkan. Wallahu alam, saya rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Allah merahmati majlis kita. Allah jadikan kita semua insya-Allah di kalangan mereka yang mendapat ilmu dan mendapat manfaat, serta Allah jadikan keberadaan kita dalam majlis pembacaan hadis ini paling tidak tuan-tuan ada sesuatu hukum yang tuan-tuan dah faham dalam akal dan kepada kita. Semoga kita semua beroleh kebaikan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beroleh syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.